إلا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhwah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke Gemir Gubernur Iman pada pagi ini. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang sudi bersama kita untuk membimbing bacaan Yasin, doa dan menyampaikan kisah-kisah dari Al-Quran yang berusaha Puan Rosli Hati Mansur bersama dengan tim Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi para sahabat pencinta ilmu yang sudi mengimarahkan kuliah subuh pada pagi yang penuh barakah ini. Syukur kehadirat Allah kerana kita dipilih lagi untuk bersama-sama di kuliah pada pagi. Amal kita insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan para keluarga baginda, amin ya rabbal alamin. Pagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, sama-samalah kita membaca umur kitab bersama dengan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para malaikat memayungi kita di taman ilmu pada pagi yang penuh barakah ini dan kita mendapat keberkatan bersama-sama kerana dipilih untuk berada di halakah ilmu pada pagi ini. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, kami mohon hilangkan rasa sakit ini, sembuhkanlah kerana Engkau Zat yang Maha Penyembuh. Tiada kesembuhan yang sejati kecuali kesembuhan yang Engkau datangkan, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit dan sebarang komplikasi penyakit lainnya. Moga Allah berilah keafiatan kepada mereka yang diuji. Mahani Arsyad, Aminah Arsyad, Hajah Halus binti Hussein, Nur Alisa Zuhaira Muhammad Arif, Nur Nisa Mat Anifi Rashidah Nur Muhammad Nifah, Nur Azura Masama Hamzah Muhammad, Nurul Izzati Muhammad Suhardi, Roslan Sa'ad, Safiyah Najiha binti Zahari, Muhammad Azna Abidah, Datul Haji Asyab bin Haji Hashim, Datin Sri Haji Samsyah bin Haji Daud, Nurul Adilin Abdul Hamid, Nurul Adha Abdul Hamid, Nurizan Abdul Aziz, Nuriyah Nothman, Yusuf bin Aman, Cik Nolia binti Hashim, Saudah bin Abu, Nur Afida binti Wan Hanisah, Awangku Muhammad Fahmi, Aiman bin Pangeran Fikih, Haris Hazman bin Izzat Imir, Amir Sabrin Hasmirun, Jamna Alihan, Muhammad Ruzaini Mu'addin, Rahaya Kamarudin, Halimtul Sa'adia Hasan, Mahiran Taib, Nur Habiza binti Mat Rusdi, Khalidah Hashim, Rabiah Ahmad, Salim bin Ranggas, Pangeran Haji Rajib bin Pangeran Haji Apung, Farina Syafiqah Abdullah, Haji Radiah binti Haji Muhammad, Haji Kartini binti Haji Abdul Rahman, Rusli bin Saleh, Masna bin Mat Said, Muhammad Khalif Qayyim bin Syamuddin, Hanah binti Muhammad, Rogayah binti Bani Amin, Muhammad Amin Hakimi, Umun Nur Asyikaf binti Al-Habib Mundahar Asyikaf, Mahara Simun, Selasa Warimin, Sabtu Warimin, Fatimah Syahbudin, Nurmala Abdullah, Faridah binti Rahman, Muhammad Ayash Anaki bin Muhammad Johar, Siti Aisyah binti Abdul Majid, Azim Syukri Syukur, Sufyan Najihah binti Zahari, Akmal Faizat Nazlan, Raja Yung Azim bin Raja Ahmad Shah, Rohani Suib Adnan
Anna bin Aman, Amrul Rahman bin Zainal Abidin, dan juga kepada semua nama-nama yang telah bersenarai itu sebanyak 213 orang. Dan pada pagi ini juga kita mendoakan kepada saudara Muhammad Al-Syafi'i bin Muhammad Azan yang koma sekarang di hospital. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan penyembuhan beliau, dan juga kepada para jemaah mungkin ada yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan dengan kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini, Allah turut sama memberi sifat yang sempurna kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala sukacita mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Alin Aminin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan kisah dari Al-Quran. Dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita sama-sama memujinya, kita sama-sama memohon pertolongan darinya, dan kita sama-sama memohon keampunan darinya. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadinil Mustafa. Dan kita ucapkan selawat dan salam ke atas Nabi kita, pensyafaat kepada kita, kekasih kita, iaitu Nabi Muhammad, insan yang terpilih, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, atas keluarga dan juga para sahabatnya sekalian. Allahumma asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, kami pada pagi ini berpagi-pagian dengan fitrah beragama Islam. Wa kalimatil ikhlas, dan kami berpagi-pagian dengan kalimah ikhlas, yakni kalimah la ilaha illallah. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa, dan kami juga mengikut jejak langkah agama, pegangan, i'tiqad Nabi kami Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Radina billahi rabba, ya Allah kami redha Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina, kami redha agama Islam itu sebagai anutan dan pegangan. Wabi Muhammadin nabiyya, dan kami redha Nabi Muhammad itu Nabi kami. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Salam ceria. Salam 6 Syawal. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. 12 Syawal, Ustaz. Itulah 12 Syawal. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang kita sebut sihat, afiat, gembira, hatinya tenang, jiwanya seronok, fikirannya lapang, tubuh badannya segar pada pagi ini, lisan bersedia, gigi bersedia, tekak suara bersedia. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan umur bagi kita. Alhamdulillah. Walaupun sibuk, walaupun ada urusan pelbagai, yang ada mungkin dalam kenderaan, yang ada mungkin di rumah, yang ada mungkin sedang musafir, yang ada di rumah anak, yang berada di pelbagai tempat, mudah-mudahan Allah permudahkan semua urusan kita pada pagi ini dan hari ini, insya-Allah. Kita berpagi-pagian dengan amal soleh itu sangat penting. Ini bukan sekadar mengisi masa lapang sebab awal pagi dah tak tahu nak buat apa. Bukan. Ini sebagai salah satu daripada usaha baik. Salah satu daripada amal soleh. Salah satu daripada mujahadah diri kita untuk kita memperbaiki diri kita. Salah satu daripada jalan yang kita dulu tidak pernah merasakan seperti ini pada tiap-tiap pagi secara istiqamah konsisten. Jadi kalau kita dah dapat peluang yang seperti ini dalam pinjaman umur usia yang Allah beri, sama-samalah kita syukur kepada Allah. Kita tak dapat, mungkin kita tak dapat seperti ini masa umur kita remaja. Kita tak dapat seperti ini ketika umur kita 20-an.
Kita tak dapat seperti ini ketika kita baru melangsungkan atau melalui alam perkahwinan. Kita tak dapat rasa dulu seperti ini ketika membesarkan anak-anak, ketika anak-anak masih kecil. Tapi kasih sayang rahmat Allah, kasih sayang rahmat Allah, Allah beri peluang di usia kita seperti ini, tak tersangka kita. Benda yang kita tak pernah fikir masa remaja, kita tak pernah fikir masa kita muda, kita tak pernah fikir masa kita baru kahwin, kita tak pernah fikir yang kita boleh duduk baca Quran tiap-tiap pagi dengar pengisian dari aku. Tak pernah fikir. Paling-paling pun ada pengalaman tonton TV lah. Itu pun sambil-sambil sarapan, taklah fokus sangat. Sambil-sambil buat benda lain, taklah fokus sangat. Adalah dengar siaran langsung ke apa pada pagi hari. Tapi yang betul-betul kita dengar, kita ikuti, kita baca, kita sebut, kita aminkan. Rasa-rasanya ini memang anugerah daripada Allah. Tak semua orang Allah beri. Ada orang yang sampai sekarang tidak dapat peluang seperti ini. Sebab itulah kita kena besarkan rasa syukur kita kepada Allah. Benda ini pemberian Allah sebenarnya. Sebab tu kita ajak kawan-kawan kita, sahabat kita. Tak mengapalah, mungkin dia belum bermula. Kita dah share dah link ni pada dia. Kita dah share dah kita punya apa group pada dia. Tapi dia belum lagi kerana mungkin ada urusan yang dia belum selesai. Dia belum pernah ikuti. Tak mengapalah, macam kita dulu seperti mana orang lain pernah berusaha ajak kita juga. Tapi kita belum terbuka, belum terdorong lagi. Sebagaimana Allah titipkan ramai orang yang tidak pernah kecewa untuk mengajak kita kepada kebaikan, macam tu jugalah kita berusaha, kita juga tidak pernah rasa kecewa mengajak semua orang yang lain juga dengan kebaikan. Mudah-mudahan Gema Nur Iman ini salah satu daripada platform ataupun jalan kebaikan yang kita dapat lakukan bersama-sama, insya-Allah. Jadi syukurlah kepada Allah. Kan cerita 2 hari lepas kan tentang hikmah, ilmu antara perkara pertama sekali yang didahulukan dalam menceritakan kurniaan Allah kepada Luqman itu, rupanya berkaitan dengan syukur kepada Allah. Anishkur lillah. Pagi ni marilah sama-sama kita ikhlaskan baca surah Yasin. Kita doakan sahabat kita, kawan kita yang tak sihat. Ada tadi yang disebutkan nama tu difahamkan dalam keadaan koma. Koma. Tak mudah orang berada dalam keadaan koma. Saya ada seorang pakcik, saya sebut nama dia Pak Long. Saya ziarah hari tu masa hari 1 Syawal. Saya 1 Syawal, saya solat Eid dekat UPM Serdang. Saya terus pada pagi tu subuh pukul 4 pagi betul lah sembahyang solat Eid dekat UPM Serdang. Lepas solat apa semua, dah jumpa ahli keluarga, saya pergi ke rumah pakcik saya. Bedridden. Kurus sangat. Bangun tak boleh, bergerak tak boleh. Minum pun pakai susu, pakai apa sikit. Tapi boleh apa? Boleh faham, boleh dengar. Tapi dia cakap saya tak faham. Tak berapa faham sangat. Jadi maknanya ada orang diuji macam tu keadaan dia. Apalagi orang yang dalam keadaan koma. Berat sangat. Jadi kita sama-sama ikhlaskan hati kita mendoakan mereka. Dan semua sekali yang ada dekat sini mungkin tak berapa sihat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan afiat pada kita, sihat pada kita, sihat yang bermanfaat, afiat yang berkat, dapat beramal soleh. Baik, kita terus pergi kepada surah Yasin. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة Ya Allah, ya Tuhan kami, sebahagian daripada orang-orang yang kami ingati, mereka itu dalam keadaan sakit, ditimpa dengan musibah, kesusahan, kepayahan, keperitan, kesakitan. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, dengan berkah bulan Syawal, dengan berkah kebaikan, dengan berkah waktu duha, dengan berkah majlis ilmu, dengan berkah bacaan Al-Quran, dengan berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dengan penuh rendah hati meminta, merayu dan memohon kepadamu ya Allah agar orang yang sedang diuji dengan kesakitan ini dapat melaluinya dengan sebagai seorang hamba yang soleh, yang dipermudahkan urusan ibadahnya, dipermudahkan urusan keyakinan, ketakwaannya kepadamu ya Allah, dan menjadi orang yang tidak pernah merasa kecewa dengan rahmatmu, yang tidak pernah bersangka buruk dengan setiap takdir ketentuanmu, yang reda dengan setiap inci ketentuan yang engkau telah tentukan bagi mereka. Namun kami memohonkan bagi pihak mereka ya Allah agar mereka diberikan afiat, diberikan sihat, diberikan sembuh, diberikan syifa yang tidak meninggalkan sebarang kesan dan penyakit selepas daripada kesembuhan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon kepadamu ya Allah agar engkau berkatilah rezeki bagi mereka yang saban waktu, saban hari, saban ketika, saban minggu, saban bulan yang sering membantu, memberikan sokongan, yang menginfak sebahagian daripada harta mereka untuk menyemarakkan majlis ilmu yang dianjurkan oleh Kema Nur Iman. Engkau berkatilah rezeki mereka ya Allah. Engkau berikanlah ya Allah gantian yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka berikan. Engkau jadikanlah ia sebagai asbab kesuburan dan kebersihan harta mereka. Engkau jadikanlah ia sebagai gantian yang tidak ada bandingan hebatnya nanti di akhirat nanti. Engkau angkatkanlah darjatnya ya Allah. Jadikanlah sedekah dan infak mereka sebagai asbab kepada kesembuhan penyakit mereka, sebagai asbab kepada penghapusan dosa-dosa mereka, sebagai asbab kepada keyakinan yang bertambahnya pada diri mereka akan ganjaran-ganjaran yang engkau janjikan di akhirat nanti. Dan engkau terimalah amalan mereka ya Allah. Jangan engkau tolak amalan mereka. Jangan engkau lemparkan amalan mereka. Jangan engkau kesampingkan dan ketepikan amalan mereka, kerana mereka berniat semata-mata kerana-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salam ceria, salam gembira. Mudah-mudahan semuanya yang mungkin ada yang baru masuk, yang baru dapat selesaikan tugasan tertentu. Ada yang mungkin pagi tadi sahur, tengah kemah-kemah sambil terkejar, kejar-kejar. Bila nak live, nak tekan aja Google Meet, handphone tak jumpa. Ya Allah, handphone tak jumpa. Aduh, dia kata aku dah nak live ni. Ini dah Yasin ni. Sekali dia klik aja. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia faham pula tu makna dia. Sesungguhnya urusan Allah itu apabila ia menghendaki sesuatu perkara, maka Allah perintahkan sampai masa berlakulah perkara tu. Sejuk hati dia. Kata dia dah memang Allah tentukan. Aku klik aja dah habis surah Yasin. Contoh. Itu pun syukur jumpa handphone. Dekat celah mana? Dekat celah bantal. Dekat lipatan sarung bantal tu. Terselit kat bawah situ. Terselit tu. Macam mana handphone tu boleh masuk situ? Dia pun tengoklah belik handphone tu bila masa handphone ni keluar kaki. Bila masa handphone ni boleh merangkak. Dia cari-cari. Maka jawapannya tak apalah. Dapat juga. Bila dia kata gitu. Bila dia dengar cerita. Ustaz saya pun teringat. Hari tu ada sekali saya macam tu juga. Handphone dia betul-betul jatuh kat celah katil belah belakang. Dah pagi-pagi nak kena tarik katil tu pula. Nak kena alih tapi tak berapa kuat. Dia tolak. Yang itu lagi best. Google Meet dah start. Jatuh sebelah katil. Ya Allah. Lepas tu turn on kamera. Ya Allah. Dah orang tengok apa benda lah gelap-gelap bawah tu banyak ada abuk-abuk tu. Ada abuk-abuk debu. Rupanya handphone dah bawah katil. Contoh saja. Contoh ni contoh cerita masing-masing macam tu lah yang ada nak on video pagi bertekan tak jadi. Yang ada dia punya apa tu dia punya video cam, ada yang mouse nak tekan. Ya Allah, aku ni tak reti tekan kat laptop, aku tahu pakai mouse. Tikus tak jumpa. Selama ni tikus dia ngelak. Kali ni pagi ni cari tikus. Dia tanya anak dia, kau nampak mak punya mouse kat mana? Ya mak, biasanya orang dah tua-tua ni tak tengok Mickey Mouse. Tak, ni bukan Mickey Mouse. Ni mouse aku ni. Mak, orang biasa mouse ni orang ngelak mak. Ni mak mencari. Pelik sikit orang zaman sekarang ni. Biasa mengelak, lari dari mouse. Ni dia cari mak. Contoh saja. Contoh ni contoh apa? Contoh perihal. Kita ni bersungguh-sungguh. Kadang terlambat, kadang terapa. Tapi Alhamdulillah, Allah perkenankan kita untuk bersama pada pagi ni. Alhamdulillah. Daya usaha kita, inisiatif kita, effort yang kita laksanakan, termasuk yang saya fahamkan ramai yang bantu infak dan sebagainya tu. Mudah-mudahan Allah berkatilah segala apa yang kita telah laksanakan tu, insya-Allah. Kita sambung cerita tentang hikmah, ilmu dan kebijaksanaan yang Allah beri. Macam mana nak dapat hikmah itu? Macam mana jalan untuk menjadikan kita tu jadi orang yang bersyukur? Jalannya ada pada ayat ke-13 surahnya Luqman, muka suratnya 412. 412 sambungan cerita. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika mana Luqman berkata kepada anaknya. Dalam urusan ini, anaknya tak diberitahu nama dia apa kan? Dalam Quran ni lah. Anaknya tak diberitahu nama.
Apa hikmah? Kadang-kadang kita tengok, dia tak beritahu nama anak. Dia tak beritahu nama watak keseluruhan. Detail dia tak beritahu. Biodata umur berapa, anak dia laki, laki lah kalau li ibnihi son. Anak dia umur berapa, anak dia tinggi berapa, anak dia sekolah kat mana, anak dia lahir kembar ke, lahir seorang ke apa ke, dia tak detail. Tapi dia sebut berkata kepada anak. Di sini kita dapat belajar bahawa Al-Quran menitik beratkan kepada kandungan pengisian kisah. Bukan mesti betul juga, perlu juga kita tahu karakter peribadi seseorang yang disebut dalam Quran, tetapi cerita tu, kisah tu, input yang nak diketengahkan tu adalah lebih nak ditekankan tu. Macam contoh Nabi Yusuf dengan adik-beradiknya. Adik-beradiknya tak disebut nama seorang-seorang, kerja kat mana, besar badan dia tinggi mana. Taklah seperti itu. Yang penting tahu apa iktibar, ibrah daripada kisah tersebut. Sekarang ni ingatlah ketika mana Luqman berkata kepada anak lelakinya. Bila kita tengok Luqman berkata kepada anak lelakinya, mengingatkan kepada kita dalam surah lain, dalam tempat lain, dalam ayat yang lain, di muka surat yang berbeza. Banyak dicontohkan perbualan antara bapa dengan anak. Antara bapa dengan anak. Contohnya, dialog antara Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Bapa dengan anak. Contoh antaranya dialog antara Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia kata inni arani fil manami. Apa ni? Nabi Yusuf berkata ra'aitu apa tu? Macam mana ayat dia? Asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya lihat ada 11 bintang-bintang. Beritahu. Lalu ayah dia kata la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu pada adik-adik. Fayakidu laka kaida. Jadi berlaku dialog, perbualan, bincang. Saya ni mimpi macam mana ayah? Ayah kata jangan bagi tahu pada adik-beradik kamu. Komunikasi perbualan bapa dengan anak. Masa tu bapaknya Nabi Ya'qub, ketika itu anaknya adalah Nabi Yusuf. Sama juga perkara tu berlaku pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim beritahu pada anak dia, inni ara fil manami anni azbahuka. Saya nampak dalam mimpi saya dapat wahyu, saya menyembelih kamu, wahai anakku. Ya abatif'al ma tu'mar, wahai ayah, buat saja apa yang ayah dah diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nescaya ayah akan dapati saya termasuk di kalangan orang yang sabar. Jadi berlaku perbualan. Pengaruh perbualan seorang bapa kepada anak tu besar pengaruh dia. Seorang ayah ni kalau dibandingkan dengan seorang ibu, siapa lagi banyak cakap? Biasanya lah seorang ayah dengan seorang ibu, siapa lagi banyak cakap? Oh ibu Mak Mak banyak cakap Kalau ikut kajian ahli psikologi lah, kata mereka, orang perempuan ni satu hari perkataan yang keluar daripada mulut dia secara purata 21,000. Orang lelaki ni secara purata, umum bukan mesti. Kalau yang pepot pun mungkin ada juga. Tapi yang jumlahnya perkataannya secara purata 7,000. Orang lelaki 7,000. Orang perempuan 21,000. Kira-kira macam kalau kita buat nisbah 3 kali ganda. Banyak 3 kali ganda. Jadi kalau itu pemerhatian, tak mesti tepat. Pemerhatian, tak mesti semua orang macam tu. Tu kena ingat. Tapi pemerhatian tu menjadikan kita belajar sesuatu. Bahawa orang lelaki
atau seorang bapa atau suami kita, dia mempunyai peranan dan keberkesanan yang berbeza. Cakapnya, jumlahnya mungkin lebih sedikit, tetapi kesan dan pengaruhnya berbeza dengan jantina berlawanan yang mempunyai perkataan yang banyak. Bukan bermakna yang banyak tu tak berkesan atau tak pandai cakap ataupun bukan itu maksudnya. Ha. Tapi kelebihan itu memang Allah jadikan. Ada kat situ. Tapi bukan semua begitu, tidak. Tapi secara umum begitu. Lepas tu kalau kita tengok, kita perhati, ada kebanyakan ketika mak cakap, macam anak ni macam dia tak dengar cakap kita. Dari satu sudut. Cakap, tak gerak-gerak daripada tadi. Tapi bapak dia baru nak cakap. Kadang-kadang baru batuk aja. Ting, bangun semua. Dari satu sudut. Dan dari satu sudut yang lain, kadang-kadang bila seorang bapa dia cakap dengan anak tu dia lebih ingat pasal. Sebab itulah dalam membesarkan anak-anak, bukan sekadar cukup makan dan pergi sekolah. Kalau cukup makan pergi sekolah, mungkin saja seorang ibu boleh dengan seorang diri boleh melakukan perkara tersebut. Tetapi seorang anak tetap juga dia memerlukan kepada kasih sayang seorang bapa. Sebab bapa ni walaupun masa dia kadang singkat sebab dia kerja, dia keluar mencari nafkah, mencari rezeki dan sebagainya. Tapi masa dia yang sedikit dan singkat dengan perkataan yang ringkas serta mengesankan itu, dengan peranan yang betul dia mainkan, dapat membentuk karakter dan peribadi yang baik pada anak tersebut. Ada kesan dia. Itu yang padahal dari sudut yang lain, anak dalam bab menghormati, dalam bab menyantuni, dalam bab berlemah lembut, dalam bab berbuat baik, perlu memberikan keutamaan dan respek yang khusus untuk ibu. Anak kepada ibu cerita lain. Anak kepada ibu bapa, ada dia punya specialnya kepada ibu. Bukan maknanya bila, kalau gitu kita ni cakap tak special lah kalau kita orang perempuan. Benar. Masing-masing dia ada sudut dia. Ada dia punya bahagian kelebihan masing-masing. Ada bahagian kelebihan masing-masing. Ini dalam bab keberkesanan percakapan. Tapi kalau dalam bab lain nanti ada pula peranan ibu pula diutamakan. Macam itulah. Nanti ada bab lain pula, dia punya peranan dia lebih kepada peranan anak. Bila kita dah meninggal apa semua, doa anak pula yang lebih berkesan dan mengesankan kepada kita. Begitulah perihal kita manusia yang jantinanya berbeza, keadaannya berbeza, saling memerlukan sesama kita dengan sudut yang berbeza. Kalaulah kita faham aturan-aturan syarak yang telah digariskan dalam Quran ni, tenang-tenang saja kita melalui kehidupan kita ini ya. Baik, masa Luqman cakap dengan anak dia, masa tu apa dia punya proses yang sedang dijalankan? Kita tengok dalam ayat ni disebut wa huwa ya'idhuhu. Iaitu dalam keadaan Luqman sedang menasihati anaknya. Jadi bukan cakap marah, bukan cakap paksa, bukan cakap nengking, bukan cakap gesa, tapi ya'izu. Ya'izu tu maknanya memberi nasihat pada dia. Rupanya di antara banyak-banyak percakapan bapa kepada anak, marah tu dia belum tentu ada memberi kesan. Tapi kalau niat dalam hati tu untuk membimbing dan memberi nasihat, itu antara bentuk cara penyampaian percakapan yang terbaik daripada bapa kepada anak. Bentuknya adalah memberikan satu tunjuk ajar dan nasihat. Berikan panduan. Jadi panduan yang pertama sekali yang Luqman berikan kepada anaknya, ada dua perkara besar dalam hidup yang kena selesaikan. Dua perkara besar yang dalam hidup kita kena selesaikan disusuli dengan benda-benda yang lain. Dia pesan pada anaknya. Apa pesan Luqman kepada anaknya? Yang pertama, ya bunayya, wahai anak kesayanganku,
La tusyrik billah. Yang pertama sekali, jangan kamu sesekali syirik kepada Allah. Ini perkara paling tunjang sekali. Kenapa? Sebab dia adalah akidah. Kenapa? Sebab dia adalah pegangan. Kenapa? Sebab dia adalah suatu benda yang akan mempengaruhi keseluruhan pola kehidupan kita. Iaitu apa? Pegangan, akidah, keimanan, ketauhidan, kemantapan i'tiqad seseorang itu. Itu sangat mempengaruhi semua rutin harian, tindakan seharian, keputusan-keputusan yang kita nak buat dalam hidup. Cara kita melihat dan berfikir, cara kita mentelaah dan mengambil ibrah, semuanya dipengaruhi oleh apa? Apa yang terisi dalam pegangan dan akidah kita. Bermula dengan perkataan, jangan kamu syirikkan Allah. Wahai anakku, jangan syirikkan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, benar-benar sebuah kezaliman yang amat besar. Jadi zalim yang paling besar bukan belah kepala orang. Zalim yang paling zalim bukan pijak perut orang. Zalim yang paling zalim bukan rampas tanah orang. Rampas tanah orang tak boleh, hukum dia berdosa. Pijak kepala orang, jawapan dia tak boleh. Tanpa hak, jawapan dia berdosa. Tapi di atas segala kezaliman-kezaliman yang ada, kezaliman yang paling besar sekali apa? Melakukan syirik kepada Allah. Jadi kalau ada orang di sekitar kita, di sebelah kita, di taman kita, di tempat kita yang dia melakukan syirik kepada Allah, dia sembah apa saja selain daripada Allah dengan menyamakan benda itu dengan sifat ketuhanan, maka kita sebutkan orang itu telah melakukan kezaliman yang amat besar. Benda yang paling jangan buat sekali ialah pertama sekali, jangan syirik kepada Allah. Ini apa? Inilah ilmu. Ini apa? Inilah hikmah. Ini apa? Inilah bijaksana. Bijaksana bukan diukur, bukan ditentukan oleh berapa jauh luar negara yang kamu belajar. Belum tentu orang yang belajar satu dunia dia ada bijaksana dan dia ada ilmu. Belum tentu. Dan ilmu yang sebahagian besar manusia ni dia kejar, ilmu yang diguna pakai untuk tempoh yang singkat. Untuk kegunaan yang terbatas. Bukan ilmu tu salah, tidak. Tapi dia utamakan ilmu tu, padahal ilmu tu nak diguna pada tempoh yang terbatas. Ada satu ilmu yang akan kita gunakan di sepanjang hidup kita dan dia menjadi penentu dan asbab kita selamat atau tidak di akhirat. Iaitu ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu i'tiqad, ilmu berpegang dengan urusan keimanan. Itu ilmu yang paling penting sekali. Ketika mana Luqman nak menyampaikan hikmah, ilmu dan kebijaksanaan kepada anaknya, perkara pertama sekali yang dia tanam, la tusyrik billah. Jangan kamu syirikkan Allah. Jadi dia perkenalkan kepada anaknya tentang Allah, diceritakan tentang sifat-sifat Allah, diceritakan tentang kekuasaan Allah, diterangkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, diceritakan tentang sifat-sifat ketuhanan Allah. Jadi itu peranan seorang bapa yang penting dalam mendidik anak. Jadi kita didik anak bukan semata-mata hantar dia ke sekolah. Itu hanya salah satu cara untuk mendapatkan pendidikan. Mendidik anak bukan hanya mencukupkan bil dan yuran. Itu salah satu daripada langkah untuk dia memperolehi ilmu. Tapi kalaupun orang tu mungkin tak hantar ke sekolah atau tidak bayarkan yuran kerana tak mampu dan miskin, dia masih lagi tidak terlepas dari mendapatkan peluang memberi pendidikan yang terbaik untuk anak. Ada orang-orang susah tau. Bila dia tak boleh bayar yuran sekolah, bila dia tak boleh beli baju sekolah, bila dia tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh kerana miskin, kerana sakit, kerana apa-apa, kerana masalah yang banyak, dia rasa diri dia tak berguna kerana tidak memberikan pendidikan pada anak-anak.
Tak boleh, persepsi tu salah. Tentang dia susah kita maklum, tentang dia miskin kita maklum, tentang dia ini kita maklum. Tapi untuk mengatakan dia bapa yang tak bertanggungjawab, tidak memberikan pendidikan, tak boleh. Tak boleh terburu-buru buat keputusan itu. Sebab tak semua bapa yang hantar anak pergi sekolah dan bayarkan yuran, maknanya dia telah mengajarkan benda yang paling utama pada anak dia. Tak mesti. Ada orang hantar anak ke sekolah, tapi yang dia belajar tak ada satu pelajaran pun yang memperkenalkan anak itu kepada Allah. Tak ada. Contoh, dia bayarkan yuran untuk anak dia, tak ada satu yuran pun yang dia bayar yang boleh menjadikan anak itu menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba. Tak ada. Dia hantar kelas itu, dia hantar kelas ini, dia hantar kelas itu. Tak ada satu kelas pun yang memperkenalkan anak tu kepada Tuhan dia. Tak ada. Semua kelas tu belajar memperkenalkan anak tu kepada pokok, memperkenalkan anak tu kepada batu, memperkenalkan anak tu kepada nombor. Ya, kita tak kata ilmu tu salah. Tapi menyusun keutamaan tu tidak ada. Mendahulukan apa yang sepatutnya menjadi prioriti tu tidak dibuat. Kita tak kata ilmu lain salah, tidak. Kita tak kata ilmu yang memperkenalkan kita tentang makhluk-makhluk Allah tu salah, tidak. Langsung tidak ada kesalahan. Tetapi kesalahannya adalah pada empunya diri yang tidak menyusun keutamaan. Luqmanul Hakim, Luqman yang penuh ilmu dan hikmah kebijaksanaan ni, first kali yang dia tanam pada anaknya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kemudian perkara yang kedua, dua ni dia mesti jalan seiring. Dua ni dia mesti jalan apa? Seiring. Tidak boleh satu menyingkiri yang lain. Iaitu wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami mewasiatkan kepada manusia itu untuk mereka berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa mereka. Wasiat ni benda yang kita tunggu. Wasiat ni benda yang kita nak. Wasiat ni benda yang kita harap. Wasiat ni benda yang boleh menyelamatkan kita. Kalau saya tiba-tiba ada satu orang Tan Sri meninggal dunia. Seorang Tan Sri meninggal dunia. Dia bukan ahli keluarga saya. Maka saya bukan ahli waris. Tapi tiba-tiba setelah dia meninggal, peguam dia datang kepada saya membawa satu berita yang mengejutkan. Kata dia, almarhum Tan Sri telah mewasiatkan kepada saya, oleh kerana dulu masa dia hidup mungkin dia kenal saya, 1/3 daripada harta dia. 1/3 maksimum lah untuk wasiat. Padahal saya bukan ahli keluarga dia. Yalah, memang wasiat untuk bukan ahli keluarga boleh dapat. Jadi saya tanya dia, 1/3 daripada harta dia tu berapa banyak yang dia wasiatkan kepada saya? Semua dokumen semua lengkap lah. Maknanya semua dari segi peraturan, dari segi undang-undang semua dah dipatuhi lah. Ni contoh saja. Saya tanya, berapa dia punya harta keseluruhan? Keseluruhan secara kasar, nilai harta dia adalah 3 bilion. Banyak. Habis untuk saya berapa yang dia wasiatkan? 1 bilion. 1 bilion tu banyak tak? 1 bilion ringgit lah. 1 bilion ringgit lah. Ni contoh saja. Jangan pula tanya, Ustaz, Tan Sri mana Ustaz? 1 bilion. Jawapannya, bila kita diberikan sesuatu wasiat, ni contoh, maknanya wasiat tu sesuatu yang kita tunggu, sesuatu yang menguntungkan kita, sesuatu yang boleh menyelamatkan kita, membantu kita, melepaskan kita daripada sesuatu. Tapi dalam bab ini, Allah wasiatkan kepada manusia, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dengan catatan, berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah satu nikmat. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah perkara yang boleh melepaskan kita dari kesusahan akhirat. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah sebenarnya sesuatu yang menguntungkan kita. Kalau Tan Sri yang namanya makhluk mewasiatkan sesuatu kepada saya pun, sudah saya rasakan betapa benda itu bagusnya, senangnya, nikmatnya, mudahnya kepada kita. Apalagi
kalau wasiat itu adalah dari Allah yang mewasiatkan kepada manusia dengan maksud memerintahkan dan menyuruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wasiat kat sini ayat ni maknanya memerintahkan. Tetapi Allah tidak gunakan perkataan memerintahkan. Walaupun memang maksudnya Allah perintahkan manusia untuk buat baik pada kedua ibu bapa. Tapi kenapa, apa hikmah tidak digunakan perkataan memerintahkan. Tapi diguna perkataan kami mewasiatkan untuk menunjukkan betapa perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu adalah sesuatu yang memberi kebaikan, kelepasan, kemudahan, kesenangan kepada kita pada hakikatnya. Cuma kita tak nampak lagi. Sebab benda ni adalah benda yang terkandung dalamnya janji-janji akhirat. Termasuk dalam perkara gaib, ganjarannya kita tak nampak lagi. Tapi Allah uji kita. Allah uji kita dengan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi bendanya terangkum dekat perkataan tersebut. Jadi pesanan Luqman kepada anaknya dua perkara. Dalam hadis disebut ridallah fi ridal walidain. Rida Allah itu berhubung rapat, berkait rapat dengan rida mak bapak kita terhadap kita. Selama mana tidak melanggar hukum, selama mana tidak bertentangan dengan syarak lah. Jadi, kenapa? Apa salah satu daripada asbab? Asbabnya ialah hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Iaitu apa? Ibunya itu menghamilkan dia. Hamalat tu maknanya hamil. Ibunya menghamilkannya, mengandungkannya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan. Maknanya orang yang mengandung ni mengalami satu keadaan yang amat lemah di atas kelemahan. Dan setelah hamil dengan tempoh kehamilan dan kemudian melahirkan, wa fisaluhu fi amaini. Dan kemudian dia menyusukan dia dan dia memisahkan diri anaknya daripada susuan tu dalam tempoh amaini, dalam tempoh 2 tahun. Lama. Daripada hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusukan, sampailah tempoh 2 tahun. Lama tempoh dia. Lalu apa perintah Allah kepada kita tu dalam hal berbuat baik? Lalu Allah Ta'ala berfirman, anishkurli waliwalidaika. Hendaklah kamu bersyukur kepada aku dan hendaklah kamu bersyukur kepada kedua ibu bapa kamu. Rupanya bukan syukur kepada Allah saja. Kita kena syukur, terima kasih kepada mak bapak kita. Kalau Allah beri ujian susah pada kita, adakah menggugurkan kewajipan syukur? Contoh, ada orang kemalangan. Adakah dengan sebab dia menerima kemalangan, musibah, maknanya dia sudah lagi tidak diwajibkan bersyukur? Adakah macam tu? Jawapannya tidak. Dia kemalangan ke? Dia sakit ke? Dia dijadikan oleh Allah, maaf cakap, OKU ke? Dia dijadikan oleh Allah umur pendek ke? Dia jadikan oleh Allah apa saja keadaan dia, tetap dia sebagai hamba Allah, urusan dia sebagai hamba kena bersyukur kepada Allah. Kena bersyukur kepada Allah. Ibu bapa, walaupun dia mungkin buat perkara yang tak berapa elok kepada diri kita, walaupun dia mungkin buat beberapa perkara yang menyakiti hati kita, walaupun dia mungkin buat beberapa perkara yang menyinggung perasaan kita, walaupun dia mungkin buat beberapa perkara yang mengecilkan hati kita, kadang dia merendah-rendahkan pencapaian kita, kadang dia mengejek-ngejek, meremehkan kebolehan kita, kadang-kadang dia mengesampingkan peranan kita. Ada tak orang yang diuji gitu? Buat apa je mak bapak dia, si tak kena saja dengan dia.
Dia balik kampung di Perli. Dia tak balik. Dia kata, itulah kau tengok Kak Long kau tu. Bila dah kaya lupa mak. Ya Allah, kita tak pernah lupa dia. Bila kita balik, engkau dah ada masalah baru engkau nak balik. Kau tidak, tak tahulah. Bumbung pun kau dah tak kenal. Aku agak ni kalau tahun lagi 2-3 bulan alamat pun dah lupa. Kita balik, salah. Kita tak balik, salah. Menyakiti hati kita. Padahal kita ni nak buat dah semua tu yang terbaik. Ada tak orang yang diuji begitu? Mak bapak sendiri, bukan mertua. Mak bapak sendiri. Ada orang begitu menyakiti. Dia menyakiti kita macam mana pun, kerja kita ialah bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Bukan sebab dia, tapi sebab apa? Ilayyal masir. Kerana kepada akulah. Kepada aku maknanya kepada Allah. Kerana kepada akulah kembali. Kerana kita buat tu, kita terima kasih dan syukur atas mak bapak kita tu. Bukan sebab dia semata-mata. Tapi kerana kepada Allah kita akan kembali. Cuma dalam bab kita mendapatkan redha mak bapak diingatkan dalam Quran. Wa in jahadaka, tapi kalau kedua-duanya memaksa, menggesa kamu ala an tusyrika bi, supaya kamu melakukan syirik kepada aku, syirik terhadap aku, ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang engkau tidak mempunyai dasar ilmu tentang perkara itu, confirm, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati mereka. Dia tak suruh, maka lawanlah mereka, maka tengkinglah mereka, maka herdiklah mereka, maka makilah mereka. Tak, dia bukan suruh herdik, cuma jangan taat saja. Aku tengok engkau ni sejak pakai tudung ni dah nampak tua. Tak molek lah engkau pakai tudung. Sejak bila engkau pakai tudung ni? Ha? Sejak bila engkau pakai tudung? Tak molek lah engkau pakai, dah nampak. Dulu engkau nampak macam 25. Engkau pakai ni dah nampak macam 52. Engkau ni baru 40. Boleh seorang mak cakap dengan anak macam tu? Dia lebih suka kita tak pakai tudung. Contoh. Jangan kita maki dia, mak ni gini. Kita tinggi suara pula kat dia. Untuk step yang pertama, cuma tak payah ikut. Tak payah ikut, tak payah taat. Maknanya apa? Pakai sajalah tudung tu. Adakah dikira derhaka? Tak. Kita bukan menengking. Kita bukan mengherdik. Kita bukan memaki. Kita bukan meninggi suara. Cuma fala tuti'huma. Cuma tak payah taat apa yang dia suruh tu. Tak payah taat. Itu dikira derhaka. Kau ni anak derhaka, tak ikut cakap aku. Aku dah kata engkau jangan jumpa pakcik engkau. Kau jumpa juga pakcik engkau. Kita jumpa pakcik menjalankan perintah Allah, silaturahim. Dia perintahkan kita supaya putuskan silaturahim. Kau jangan jumpa pak saudara engkau tu. Abang dia juga sendiri. Kita diam aja. Tak herdik, tak maki, tak tinggi suara. Tapi kita tak ikut perkataan dia. Kita tak ikut suruhan dia. Fala tuti'huma. Kita jalan saja. Kita jalan saja apa yang Allah perintahkan. Sebab perintah Allah kalau bertentangan dengan perintah mereka, jawapannya kita menjalankan perintah Allah dengan betul, tidak menjadikan kita dikira sebagai derhaka pada mak bapak. Sebab mana boleh perintah mak bapak lebih tinggi daripada perintah Allah. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan pergaulan yang baik. Wattabi', maka hendaklah kamu ikut jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kembali kepada Allah maknanya bertaubat kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, yang sentiasa bermunajat kepada Allah, yang sentiasa tawaduk kepada Allah. Ikut jalan yang ni. Ini ikut jalan. Thumma, kemudian kamu kena ingat, ilayya marji'ukum, kepada akulah tempat kembalinya kamu nanti. Fa'unabbi'ukum, nanti pada hari akhirat aku akan memberitahu kepada kamu tentang apa sahaja yang telah kamu lakukan, semuanya. Bima kuntum ta'malun, semuanya kita akan diberitahu nanti di akhirat. Jadi sebelum Luqman ni beri nasihat
tentang solat, tentang buat baik, tentang jangan sombong, tentang setiap kebaikan akan dijaga, dihisap, dikira, dihitung, dicatat. Ada dia punya rekod-rekod dia apa semua. Sebelum nak cerita panjang-panjang, ada dua perkara besar. Kerana dua perkara besar ni adalah anak tangga utama untuk kita mendapatkan ilmu, hikmah dan kebijaksanaan itu. Supaya kita jadi orang yang syukur kepada Allah. Perkara tangga pertama itu adalah jangan syirik kepada Allah, iaitu tanamkan soal akidah dan tauhid. Yang kedua ialah menjaga hubungan baik kita dengan kedua ibu bapa kita. Selama mana kita hidup, cari jalan berbuat baik pada mak ayah kita. Selama mana hayat kita di kandung badan, cari peluang. Kalau boleh suasana adik-beradik kita bukan suasana menolak giliran, tetapi suasana menyediakan hati untuk mendapatkan giliran pada bila-bila masa untuk menyantuni kedua ibu bapa kita. Bukan mesti berebut, tetapi menyediakan kesediaan hati kita pada bila-bila masa, tetapi pada masa yang sama jangan lupa mohon supaya Allah permudahkan urusan kita. Benda ni nak buat bukan mudah, tetapi kalau Allah permudahkan, maka mudah-mudahan dia mudah bagi kita. Subjek utama dia, mak ayah kita. Disusuli selepas daripada peringkat itu, kita santuni mak ayah mertua kita. Ataupun orang tua yang dulu mungkin pernah jaga kita. Ataupun orang tua yang dulu dekat dengan kita. Ataupun pak saudara, mak saudara kita yang membela kita ketika mana kita dulu jatuh menjadi anak yatim kita. Disusuli yang lain lah. Tapi subjek utama kita ialah ibu dan ayah kandung. Jadi mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Nanti kita tengok apa kata-kata Luqman ni, nasihat seterusnya selepas dua perkara induk ni diselesaikan. Baru menyusul lepas tu daripada tu solat ke apa dua perkara induk tu diberikan fokus dan juga penekanan. Manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan selamat memulakan kehidupan pada hari ini dengan amal yang soleh. Mudah-mudahan niat kita, hasrat kita, rancangan kita nak jalan, nak buat perkara pada pagi ini dilancarkan oleh Allah dan Allah permudahkan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis, silakan. Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang bersama kita di kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan asbab kita baca ayat-ayat suci dengan doa kita, mudah-mudahan yang diuji dengan pelbagai penyakit diberikan syifa yang sempurna, insya-Allah. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan ada ibrah dan perkongsian ilmu ini bermanfaat, barakah, mudah kita dapat amalkan yang baik, syukur dan jangan syirik kepada Allah, dan teruskan eratkan hubungan silaturahim. Teruskan bersama dengan kuliah-kuliah Al-Fadil Ustaz Elin Aminin, kuliah subuh pada setiap hari Isnin dan Rabu untuk mendengar seterusnya kisah-kisah dari Al-Quran daripada surah Luqman tadi. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah Gema Nur Iman pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita agar sentiasa memperbaiki diri. Allah kurniakan kita iman yang sempurna, kesihatan baik yang berterusan, dan keberkatan umur kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya kuliah duha kita pada pukul 8 pagi. Kejap lagi teruskan dengan kuliah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazrul Rahimi Ma'ruf untuk tafsir surah Al-Kahfi. Bagi yang ada ruang dan pulang untuk bersama, teruskan. Yang mana ada urusan-urusan, moga-moga Allah permudahkan segala urusan para jemaah yang dikasihi sekalian. Sebagai penutup tirai, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Sekian dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallah. Terima kasih semua. Barakallahu fikum.
Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz.